Antara perkembangan dari negeri di bawah bayu petang ini, bekalan simen di Sabah dijangka mencukupi dengan perwujudan loji klinker dan simen bersepadu. Laporannya terus saja bersama Konstantin Pahlawan di Kota Kinabalu. Baik Sahih, sebuah loji klinker dan simen bersepadu akan dibina di Pinangah Tongod. Pembangunan loji berkenaan akan diterajui syarikat Borneo Cement Sabah Sdn Bhd yang ditubuhkan hasil usaha sama Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah Sedco dengan syarikat Sri Alam Setia Sdn Bhd. Majlis menandatangani perjanjian usaha sama antara Sedco dan Sri Alam Setia berlangsung di Kota Kinabalu. Sedco diwakili pengerusinya Datuk Rubin Balang dan pengurus besar Sedco Haizar Ajas Nabizan, sementara Sri Alam Setia diwakili pengarah urusannya Michael Kim Suan. Majlis disaksikan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor turut dimeterai memorandum perjanjian antara Borneo Cement Sabah Sdn Bhd yang diwakili pengerusinya Datuk Masyung Banah dengan Sinoma Industri Engineering M Sdn Bhd yang diwakili Sun Jian dan pengarah urusannya Liu Tau. Loji klinker dan simen itu akan menyediakan akses kepada 5,000 tan klinker setahun bersamaan 1.75 juta tan simen setiap tahun. Dengan keperluan semasa pasaran Sabah sebanyak 1.4 juta tan setahun, projek berkenaan dijangka mampu memenuhi bekalan dan keperluan simen di negeri ini. Sementara itu, pengerusi Sedco Datuk Rubin Balang yang ditemui pemberita menjelaskan pembinaan loji klinker dan simen bersepadu itu dianggarkan menelan kos kira-kira RM1 bilion. Projek tersebut akan dilaksana segera sebaik sahaja kerja-kerja teknikal termasuk penilaian kesan alam sekitar EIA siap dilakukan. Menurut Datuk Rubin, pembinaan kilang yang dijangka mengambil masa 2 tahun itu akan memberi impak besar kepada ekonomi Sabah. Apabila ia bermula selepas 2 tahun, selepas pembinaan, namun pun kilang ini dibina dengan syarikat yang baru, tetapi Sabah Semen yang ada sekarang di Sepanggar akan terus kekal. Malah Sabah Semen akan mudah mendapatkan bakalan klinker daripada bahan-bahan yang diperlukan daripada Sinobang nanti Tongod. Datuk Rubin berkata pembinaan loji berkenaan juga akan menghasilkan 1,000 peluang pekerjaan kepada penduduk setempat serta membuka peluang perniagaan baharu. Aktiviti pelabuhan dan pengendalian kontena di negeri ini dijangka berkembang menjelang tahun depan. Ia hasil kerjasama Sabah Port Sdn Bhd dengan sebuah syarikat pengendali terminal pelabuhan global DP World yang berpangkalan di Dubai. Timbalan Ketua Menteri Datuk Insinyur Sahimli Yahya yakin kerjasama itu akan menjadi pencetus pertumbuhan pusat ekonomi negeri. Akan ada banyak barang-barang industri yang dapat kita ekspor keluar dan ini sudah pastinya boleh diterjemahkan kepada pembangunan industri di negeri Sabah selaras dengan Pelan Hala 7 Sabah Maju Jaya. Datuk Sahelmi yang juga Menteri Kejaraya Sabah berkata demikian kepada media selepas mendengar taklimat perkembangan pelabuhan Sepanggar daripada pengarah urusan Sabah Port Sdn Bhd Datuk Eng Kiat Min sempena lawatan kerja rasmi beliau di pelabuhan berkenaan. Sebuah pusat perubatan Cina akan dibina di Sabah tahun depan. Projek bernilai RM10 juta itu akan dibangunkan oleh 4 buah institusi pengajian tinggi IPT dari wilayah Jilin, China dengan kerjasama Universiti Malaysia Sabah UMS. Majlis menandatangani 3 surat niat LOI antara UMS dan Universiti Sains dan Teknologi Pertanian Jilin, Universiti Wei Hua serta Institut Teknologi Kimia Jilin berlangsung di Galeri Bangunan Chancellery UMS Kota Kinabalu. UMS diwakili Naib Chancellernya Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur, manakala Universiti Sains dan Teknologi Pertanian Jilin dan Universiti Wei Hua masing-masing diwakili Presidennya Profesor Dr. Lee Kyun dan Profesor Dr. Shin Junyo, manakala Institut Teknologi Kimia Jilin diwakili Profesor Dr. Lee Feng Chai.
LOI selama 3 tahun ini antara lain bertujuan menjalin kerjasama pertukaran dalam bidang penyelidikan akademik, teknologi dan pembangunan kolaboratif serta aktiviti pertukaran pelajar. Sebab kita tahu bahawa beberapa universiti yang kami telah tanda tangani ini, mereka telah mengadakan research sudah sekian lama berkaitan dengan ginseng di China. Jadi apabila perbincangan telah dilakukan, mereka bersetuju untuk melakukan penyelidikan dengan herba-herba yang ada di Malaysia. Sementara itu, satu lagi LOI antara UMS dan Universiti Perubatan Tradisional Cina Changchun akan ditandatangani bulan depan. Santai dan bersahaja menjadi pilihan yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin untuk mendekati rakyat. Ia dapat disaksikan ketika Tun Johar memanfaatkan hobi menunggang motosikal berkuasa tinggi ketika menjayakan konvoi bersama pemimpin, ketua-ketua jabatan dan kelab sukan bermotor sambil menyantuni masyarakat. Ikuti laporan sekitar konvoi berkenaan disediakan wartawan Salma Saleh. Konvoi bermotosikal sempena ulang tahun yang di-Pertuan Negeri ke-70 ini bertolak menuju ke Kudat kira-kira 8.30 pagi. Konvoi diketuai Tun Johar dijayakan 119 peserta termasuk anggota polis Diraja Malaysia PDRM melibatkan 92 motosikal berkuasa tinggi dengan perjalanan sejauh 180 km membabitkan laluan Kota Kinabalu, Kota Belud, Matunggung, Kudat. Ia turut disertai Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jauh Dikun selaku pengerusi penganjur konvoi, Mufti Kerajaan Negeri Sabah Datuk Bongsu Aziz Jaafar dan Adun Dilantik Datuk Raimi Unggi. Beberapa masyarakat di Matunggung menyatakan bahawa inilah kali pertama Tuan Yang Terhormat Tun datang ke Matunggung sendiri. Jadi ini merupakan satu program yang saya lihat Tuan Yang Terutama menyantuni rakyat secara lebih dekat. Konvoi yang mengambil masa 3 jam perjalanan ini merupakan kesinambungan konvoi ke Kota Belud yang diadakan sebelum ini. Ia antara lain bagi mengimarahkan silaturahim antara pemimpin dan masyarakat majmuk. TYT sendiri turun padang untuk melihat rakyat dan berinteraksi dengan mereka. Kita bawa sekali geng-geng motor-motor besar ni. Saya fikir ini pun satu benda untuk menyantuni. Beliau sempat bersinggah. Bukan saja dapat bertemu dengan rakyat di satu-satu tempat, tetapi dapat juga berjumpa dengan pemimpin-pemimpin setempat. Konvoi turut singgah di Tempasuk, Kota Belud dan pejabat daerah kecil Matunggung membolehkan Tun Johar beramah mesra dengan penduduk setempat sebelum meneruskan perjalanan. Sangat bangga kerana ini ialah juga kita punya sebagai Sabahan, sebagai Malaysia, kita memang support dan sokong PDRM dan especially TYT lah. Happy sebab this time saya ikut ride ni ada saya punya adik nombor 3, adik saya nombor 4. Lelaki. Saya satu orang tak perempuan. Kebetulan dalam masa yang sama, Tuan Yang Terutama Tun adalah penaung kepada kelab kami, kelab SBRC. Dan sudah pasti sebagai penaung kami akan sentiasa berada di belakang Tuan Yang Terutama Tun untuk apa-apa program seperti ini. Konvoi ini diakhiri dengan Tun Johar meraihkan anak yatim dan golongan asnaf dalam satu majlis makan malam di sebuah hotel di Pekan Kudat. Tun Johar turut ditemani isteri yang juga penasihat Yayasan Nur Jauhar, Toh Puan Dr. Nurlidah Tan Sri RM Jasni juga menyampaikan bantuan kepada 100 penerima termasuk Rumah Anak Yatim Baitul Hidayah. Program seumpama jelas memperlihat yang di-Pertuan Negeri dan isteri sentiasa proaktif dalam menyantuni rakyat melalui pelbagai aktiviti dan tidak hanya terhad kepada majlis rasmi. Sekian paparan dari Sabah bersama saya Konstantin Pahlawan. Ikuti lebih banyak perkembangan dalam berita wilayah bersama Sahi. Silakan Sahi. Terima kasih Konstantin untuk perkembangan dari Sabah. PRU Dun Kelate ke-15, adakah anda salah seorang